Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Berjumpa kita lagi dalam video yang kelima. Video kelima ni sangat penting lah pelajar. Jadi mana-mana pelajar yang baru saja masuk ke dalam channel saya, Cikgu Hadi. Jadi pelajar tak boleh terus lompat ke video yang kelima ni. Pelajar mesti follow daripada step video yang pertama, pengenalan, kedua, ketiga. Sebab apa? Cikgu gunakan, cikgu sambung ikut step by step. Jadi kalau tak, pelajarnya jawapan tak lengkap, tertinggal nanti. Okey. Jadi para pelajar, untuk pengetahuan pelajar, ada juga yang PM saya ramai tanyakan tentang kerja khusus. Okey, untuk kerja khusus saya tak buat lagi lah video sebab saya beri peluang kepada guru-guru terutamanya sebab kerja khusus ni pelajar kena buat dengan guru masing-masing. Masing-masing ada kaedah masing-masing. Masing-masing ada caranya jadi lebih baik pelajar buat bersama dengan guru masing-masing. Sebab apa, yang menilainya adalah semua guru pelajar-pelajar sendiri. Okey, jadi kita teruskan yang berikutnya. Okey, kita dah sampai mana tadi? Okey, sekejap saya terus. Okey, hari ini adalah step yang sangat-sangat penting, iaitu step yang keempat. Step yang keempat iaitu akaun pendapatan dan belanjaan. Jadi pelajar, kenapa sangat penting? Sebab dia adalah satu wajib. Semua soalan memang suruh sediakan pendapatan dan belanjaan. Lepas tu pelajar, yang kita buat sebelum ni, step 1, step 2, step 3, semua akan dimasukkan dalam pendapatan dan perbelanjaan. Jadi pelajar, ini sangat penting. Sangat penting. Okey, jadi pelajar lebih baik pelajar untuk yang step number 4 ni, step number 4 ni, kita tengok nota pelajar yang cikgu sediakan. Okey, nota pelajar. Okey, step number 4 yang ini. Okey, ini akaun pendapatan dan belanjaan, iaitu apa? Pendapatan, apa formula dia? Pendapatan tolak dengan merah lah. Pendapatan akan tolak dengan perbelanjaan. Apa pelajar dapat jawapan? Kalau jawapannya positif adalah lebihan. Kalau negatif, jawapannya ada kurangan. Itu perbezaan dia. Perbezaan dengan rekod tak lengkap analisis pembelajaran yang sebelum ni. Okey, jadi pelajar, dia sama pelajar untuk akaun pendapatan belanjaan ni, konsep dia sama dengan akaun untung rugi, sama. Okey, jadi cuma ada sedikit je perubahan yang pelajar mesti alert kat sini. Yang ada kelainan sikit. Jadi cikgu akan buat one by one, satu per satu. Okey pelajar, pendapatan tolak perbelanjaan sama. Okey, jadi pelajar, dekat mana pelajar nak dapat markah? Biasanya markah yang antara step number 1 hingga step number 5 ni, markah ni step number 4 ni yang paling banyak. Jadi pelajar kena teliti kat sini. Jadi sebenarnya tak berapa susah nak dapat markah. Setiap jalan kerja yang kita buat step number 1, step number 2 dan step 3 yang kita pindahkan dulu. Okey, alright. Jadi yang ini kalau ikutkan, cikgu terangkan dulu apa dah step number 1 kita buat. Okey, kita buat step number 1 ialah akaun yuran. Betul. Yuran mana kita dapat? Okey, yuran pelajar buat. Semua orang mesti buat step number 1 dulu, iaitu akaun yuran. Mana kita dapat? Ini akaun pendapatan belanjaan. Berapa pelajar dapat? Itu yang pelajar akan masukkan dekat mana? Sebab yuran ni adalah hasil. Jadi pelajar mesti masukkan dekat pendapatan. Masuk kat pendapatan. Okey, lepas tu pelajar, apa dia yang berikutnya? Step number 2. Step number 2 ialah apa? Akaun perdagangan, kalau ada. Okey, yang untuk video yang ketiga, cikgu nak maklumkan. Video yang keempat, cikgu nak maklumkan. Untung minuman, untuk perdagangan. Dalam perdagangan, tak mestinya ada perdagangan. Ikut pada kelab. Kelab yang berniaga ada perdagangan, yang kelab tak berniaga tak ada perdagangan. Jadi jelas Jadi kalau ada untung, dapat untung, masuk dalam hasil. Kalau dapat rugi, masuk dekat mana rugi? Rugi akan masuk dalam perbelanjaan. Jadi step 1, step 2 kita dah buat. Okey, step 3 apa dah step 3? Step 3 kita hanya buat akaun belanja dan hasil. Ingat lagi tak? Kita buat yang semalam, yang kita buat dalam video yang lepas. Okey, iaitu video yang keempat, video keempat. Belanja dan hasil kita akan masukkan. Kalau hasilnya ada pelarasan, masukkan termasuk pelarasan. Kalau belanjanya ada pelarasan, masukkan belanja selepas pelarasan. Kalau tak ada pelarasan, kita kekalkan nombor sedia ada. Okey, jadi cikgu buat one by one lah. Cikgu terangkan Okey, yang cikgu tanda right tadi, yuran dah tahu, untung atau rugi minuman dah tahu. Okey, hasil. Dekat mana nak cari hasil? Hasil ni, kalau soalan dalam bentuk T, pelajar boleh cari dekat buku tunai sebelah debit.
Okey, kalau soalan dalam kalau soalan dia dalam bentuk nyata, pelajar cari kat mana? Penerimaan. Okey, kita tengok mana apa yang cikgu masukkan tadi. Okey, kita tengok soalan kita. Okey, mana soalan kita? Latihan ini. Okey, kita patah balik soalan nombor 1 belajar. Kita sambung soalan nombor 1. Okey, mana tempatnya? Okey, tempat dia ini. Ini dia. Okey, buku tunai apa cikgu nyatakan? Buku tunai sebelah debit. Pelajar ambil ini. Okey, pelajar kena ingat, yang dalam penerimaan ni dia akan rekod sekali saja. Yang mana kita dah gunakan, jangan masuk lagi. Okey, macam yuran ni kita dah masuk dalam step number 1 tadi. Dan yuran. Jadi kita tak nak guna lagi. Kita akan ambil dekat mana? Kita akan ambil dekat akaun yuran yang kita buat tadi. Okey? Okey, jadi apa yang boleh masuk kat sini? Yang kita boleh masuk, yang pertama ialah hasil ialah apa? Yuran masuk. Kita boleh masuk. Betul? Kutipan sukaneka. Dan juga apa yang berikutnya? Faedah bank. Itu yang kita akan rekodkan. Itu yang saya masukkan. Okey, kemudian bank ambil yang butiran baru. Jadi 0 tambah 84. Kena tunjukkan jalan kerja. Alright, itu cara umum dulu Nanti kita buat cara detail. Okey. Alright, kita tengok lagi apa yang ada dalam pendapatan. Cikgu terangkan dulu. Kalau soalan nombor, cuba tengok soalan nombor berikutnya. Nombor 2. Mana pendapatan dia? Ni soalan nombor 2. Mana pendapatan dia? Ini semua pendapatan. Jadi yang dah masuk, yang kita dah gunakan, cikgu tanda right tadi. Akaun belum terima, kita dah masukkan dalam akaun kawalan. Tak payah masuk lagi. Akaun yuran, kita dah masuk step number 1. Tak payah guna lagi. Jadi yang belum masuk ialah apa? Derma. Derma je yang kita akan gunakan. Derma je. Sebab apa? Jualan minuman, kita dah masukkan dalam perdagangan. Jadi tak boleh guna lagi. Ingat dalam akaun bank ni, kita akan gunakan berapa kali? Sekali saja. Jadi jelas. Ini secara asas lah pelajar nak dapatkan markah. Pelajar nanti soalan-soalan yang kebat tu itu lain. Ini secara asas dulu pelajar kena faham ini konsep dia. Okey, manakala kalau soalan yang ketiga pula, jadi pelajar tengok. Okey, mana? Okey, soalan ketiga tak ada bentuk T. Okey, mana dia tak ada bentuk T. Jadi nanti ambil kat mana? Ambil dekat penerimaan. Okey, jadi apa yang dah masuk? Okey, yuran dah masuk dekat step number 1. Jadi tak payah masuk lagi. Tak payah masuk lagi. Jadi yang ini tak payah masuk lagi. Lagi apa? Jualan minuman tak payah masuk sebab ada masuk dalam perdagangan. Jadi nak masuk apa? Sewa dan juga yuran masuk. Boleh? Okey, habis. Itu untuk pendapatan. Okey, jadi kita fokus satu dulu cikgu terangkan. Satu dulu. Okey, yuran dah, untung dah. Okey, untung pertandingan. Okey, jadi bagi kelab dia ada pertandingan-pertandingan. Okey, untuk dia nak merancangkan lagi aktiviti dalam kelab tu, dia buat anjurkan pertandingan, apa-apa sajalah untuk ahli-ahli dia. Ingat, sebab apa? Dia bukannya perniagaan, jadi dia buat pertandingan lah untuk ahli-ahli dia. Okey, jadi kita tengok macam mana nak tahu ada pertandingan tak. Soalan tak wajib. Ada soalan ada pertandingan, ada soalan tak ada. Okey, jadi kita tengok. Kalau dapat untung, letakkan dalam pendapatan. Kalau dapat rugi kita akan masukkan dekat perbelanjaan. Jadi boleh tak kita ukur? Okey, kita cari. Dekat mana soalan? Ada tak soalan nombor 1? Okey, soalan nombor 1 kita tengok soalan 1. Mana soalan 1? Okey, ni soalan 1. Okey, soalan 1 kita tengok. Okey, yang tadi ini kita akan masuk, yang tak masuk yang ni kita tak nak masuk. Okey. Okey, sekarang kita tengok. Ada tak pertandingan? Kita tengok sini. Ada, iaitu apa? Sukaneka. Jadi sukaneka, ini duit masuk. Kita nak anjurkan sukaneka, kita dapat duit ialah 2254. Manakala kalau kita duit keluar pula, berapa duit keluar kita? Ada tak duit keluar? Belanja sukaneka. Ini sukaneka. Belanja duit keluar. Okey. Jadi untung ke rugi pelajar? Untung ke rugi? Jadi pelajar kena tolakkan lah. Pelajar kena tolakkan. Untung atau rugi? 2254 tolak dengan 1745. Berapa pelajar dapat? Berapa pelajar dapat? Kirakan. 2254. Okey. Tolak dengan 1745. 509. Pelajar dapat 509. Apa tu 509? 509 ialah untung. Untung apa pelajar? Sukaneka. Untung sukaneka. Okey, bila kita dah buat untung sukaneka pelajar, kutipan sukaneka ni jangan masuk lagi. Kita akan tulis apa? Untung sukaneka. Okey, ada juga sebelum ni pernah juga keluar soalan. Kalau dia tak nyatakan untung, dalam soalan kadang dia tak nyatakan nak kira untung ke tak nak. Okey, pelajar boleh juga masukkan kutipan sukaneka dekat pendapatan. Lepas tu belanja sukaneka dekat perbelanjaan pun boleh. Tapi cikgu lebih suka pelajar kalau ada pertandingan, soalan suruh buat ke tak suruh buat ke, pelajar kirakan untung pertandingan.
Boleh? Jelas tapi terpulang kat cikgu masing-masing lah. Itu pandangan cikgu. Ini pandangan cikgu. Okey, alright. Okey, jadi dah settle. Okey, kita tengok yang lain pula. Kita tengok lain. Okey, nota. Okey, dah habis. Okey, jadi untuk pendapatan dah settle. Pendapatan dah settle. Okey, alright. Sekarang kita tengok perbelanjaan pula. Apa yang ada perbelanjaan? Sama juga macam tadi. Kalau belanja, kita tengok dekat buku tunai sebelah kredit. Kalau soalan bentuk T. Ataupun kalau soalan bentuk panjang, bentuk nyata, kita tengok dekat pembayaran. Pembayaran. Okey, jadi kita tengok contoh soalan. Mana contoh soalan tadi? Okey, kita tengok soalan pada soalan 1. Okey, ini soalan 1. Mana dia? Kita nak tengok. Kita akan masukkan yang mana? Kita akan fokus yang sebelah kredit. Kita akan fokus yang sebelah kredit. Okey, jadi cikgu pakai yang ini lah. Okey, kita fokus yang sebelah kredit. Okey, yang sebelah kredit ni kita fokus. Jadi yang dah masuk sebelum ni, kita jangan masuk. Jadi nak masuk apa? Kita nak masukkan yang mana? Okey, 1 kita akan masukkan derma. Masukkan. Banyak belajar. Jadi rugi ni. Kalau kita tak tahu konsep, rugi kita tak masukkan. Rugi tak tahu. Okey, bantuan kepada ahli kita masukkan. Okey, belanja sukan nikah tak payah sebab kita nak kira untung tadi. Perabot tak masuk tak? Okey, perabot tak masuk. Kita hanya perabot ni kenapa tak masuk? Sebab dia aset. Sebab dia aset. Okey, jadi nanti masukkan mana? Dia akan dikira dalam PKK nanti. Dia akan dikira dalam PKK. Alright? Aset jangan masuk. Semua belanja saja. Okey, derma, bantuan kepada ahli. Okey, alright. Upah. Okey, upah nak masuk tak? Upah sebenarnya tadi dah masuk dalam perdagangan belum? Okey, upah dah masuk dalam, ada perdagangan tak soalan ni? Tak ada. Okey, upah tak ada, jadi upah akan masuk. Sebelum ni kita hanya buat pelarasan je. Okey, surat khabar masuk. Alat tulis masuk. Kadar bayaran masuk. Jadi berapa butiran belanja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 butiran yang akan masuk dalam perbelanjaan nanti soalan. Boleh? Okey, tengok soalan nombor 2 pula. Soalan nombor 2. Tengok. Apa yang boleh masuk dekat ni? Ni soalan nombor 2 pelajar. Soalan nombor 2, pelajar tengok balik. Apa yang boleh masuk dekat perbelanjaan? Tengok kat mana cikgu kata tadi? Buku tunai sebelah kredit ataupun ruangan pembayaran. Jadi pelajar tengok kat sebelah kredit. Okey, apa yang nak masuk? Okey, jadi belian minuman dah masuk dekat step nombor kawalan tadi. Masuk dalam perdagangan, tak payah masuk lagi. Upah dah masuk dalam perdagangan, tak payah masuk lagi. Jadi apa nak masuk? Okey, apa yang nak masuk ialah gaji, air dan elektrik. Insurans tadi ada pelarasan tapi kita belum rekod lagi. Jadi insurans kita masukkan insurans. Kursus motivasi, belanja reka cita, lawatan sambil belajar, minuman dan mesyuarat. Komputer boleh masuk tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh masuk? Sebab dia aset. Bagus, pandai. Kat mana nak masuk aset? Aset akan masuk dekat PKK. Alright? Okey, jelas. Clear. Okey, nanti pelajar soalan 3, pelajar akan cuba. Baru pelajar dapat. Okey, alright. Seterusnya. Okey, apa yang ada lagi? Dalam perbelanjaan ni banyak. Pelajar kena teliti. Okey, pelajar seperti yang cikgu cakap yang video yang lalu lah. Kalau cikgu terlampau laju, cikgu cakap laju, pelajar boleh pause, pelajar boleh rewind balik. Ulang, insya-Allah pelajar faham. Okey. Susut nilai aset. Susut, lepas tu pelajar, apa yang ada tadi, rugi minuman, daripada step number 2, daripada perdagangan, rugi pertandingan, tadi daripada untung atau rugi pertandingan, pelajar, rugi letak sini. Yang berikutnya adalah susut nilai. Okay, susut nilai pelajar cara asasnya. Asalnya, kalau dia bagi peratus, pelajar kena kirakan susut nilai, sama ada garis lurus ataupun baki berkurangan. Garis lurus atau baki berkurangan. Ingat lagi tak garis lurus? Apa formula garis lurus? Okey, ialah apa dan garis lurus? Kos, harga kos, terus kali dengan peratus. Apa tu baki kekurangan? Okey, kos aset tersebut lah. Harga aset tersebut. Harga kos aset tersebut, aset bukan semasa. Tolak dengan apa? Susut nilai terkumpul. Okey, susut nilai terkumpul. Kali dengan apa? Kali dengan peratus. Dapat susut nilai, masukkan dekat sini. Okey, alright. Ada tak soalan dia bagi peratus? Kita tengok dulu soalan. Okey. Okey, kita patah balik soalan 1. Okay, biasanya kalau dalam dia bagi susun nilai peratus, dia akan sebut soalan nombor 1 ni maklumat tambahan. Okey, ada tak maklumat tambahan tentang peratus? Kita tengok. Okey, tak ada peratus. Jadi tak ada untuk susun nilai yang untuk kaedah soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 2. Okey, ni soalan nombor 2. Ni soalan nombor 2. Ada tak susun nilai? Kita tengok maklumat tambahan ada tak? Ada maklumat dia 5%. Jadi kita kalikan. Berapa susun nilai kaedah garis lurus? Apa formula dia? Kos kali dengan peratus. Okey, jadi kos dia berapa? Cuba tengok bangunan kat atas. Bangunan. Oh, ada bangunan berapa ribu? 120,000.
120. Okey, pelajar ini awal tahun dah pelajar. Kalau ada yang bangunan baru, pelajar boleh tengok kat sini. Ada tak bangunan baru? Kalau ada dekat orang keluar ni, maksudnya kita baru beli bangunan baru. Jadi bila kita beli bangunan baru, bangunan akan bertambah. Boleh? Kalau tak ada apa-apa, kita terus ambil yang awal. Okey, berapa nilai dia? 120,000. Tapi kalau ada dekat maklumat tambah ni, nilai bangunan yang akhir, pelajar ambil yang akhir untuk susun nilai. Okey, jadi 120,000 terus kali dengan 5%. Berapa pelajar dapat? Ini congak je lah. Berapa ribu? 6,000. Betul? 6,000. 6,000 adalah susut nilai bangunan. Susut nilai bangunan. Okay, jelas? Okay, ini contoh senang. Contoh senang. Okay, kalau contoh soalan 3, ada tak susut nilai? Ada. Perabot dan alat sukan disusun nilai 20%. Kaedah atas kos. Sama aset terus kali dengan peratus. Berapa nilai aset dia? Kita tengok perabot. Perabot dan alat sukan. Kita ambil akhir terus. Berapa ribu? 29,000. Jadi 29,000 kali dengan 20%. Berapa pelajar dapat? Berapa pelajar dapat? 5,000. Kirakan tekan kalkulator tu. Tak apa, cikgu tunggu. 29,000 kali dengan berapa peratus? 20%. Berapa dapat? 5,800. Jadi 5,800 kita akan masukkan dalam perbelanjaan. Nak tulis apa? Susut nilai perabot dan alatan sukan. Tu dia. Alright? Okey, kita masukkan. Okey, tengok nota lagi. Apa yang ada? Okey, itu dah selesai. Okey, lambat pula dia keluar. Okey, berikutnya ialah susut nilai jika tiada peratus. Okey, ada soalan dia tak bagi peratus. Kalau tak ada peratus, pelajar kita kena uji dia. Uji dia dengan apa? Iaitu baki awal aset awal 1 hari bulan, tambah beli. Beli kita tengok dekat pembayaran. Ada tak kita beli baru? Aset kita akan tambah, tolak dengan aset akhir. Okey, jadi berapa dapat? Jawapan, ada jawapan tu, itulah nilai susut nilai. Ini soalan tak bagi tahu. Jadi pelajar kena kenal pasti sendiri. Pelajar kena uji semua aset bukan semasa. Kena uji semua aset bukan semasa. Soalan tak bagi tahu. Sama juga dengan kaedah rekod tangkap analisis. Sama konsep dia. Alright? Okey, kita tengok soalan. Ada tak kita jumpa? Kita tengok soalan. Soalan nombor 1 kita putar balik. Okay, soalan nombor 1 tadi kita dah cakap tadi. Okay, dia tak ada susut nilai. Tak ada susut nilai, jadi kita tengok. Okay, ada tak aset bekas masa kat sini? Kalau kita tengok, ada tak? Ada, iaitu apa? Kita tandakan. Okay, mana ada? Okay, jadi cikgu pakai pen yang lawa sikit lah ni. Okay, kita pakai pen lawa sikit. Okay, iaitu apa dia? Perabot. Okay, ni perabot. Okay, apa formula dia? Awal. Mana awal? 1 hari bulan awal. Okay, tambah dengan apa? Tambah dengan beli. Mana beli? Dekat pembayaran. Ada tak perabot? Ada. Ini beli. Ini beli perabot. Okay, beli. Okay, tambahkan. Okay, tambahkan. Okay, alright. Lepas tu nak buat apa? Tolak dengan akhir. Mana akhir? Akhir yang ini. Akhir. Okay, ini akhir. Tolak akhir. Okay, jadi pelajar cuba tekan kalkulator. 2360 tambah 410. Tolak dengan 2770. Berapa pelajar dapat? Kosong. Betul tak? Okay, kosong apa maksudnya? Tak ada susut nilai. Tapi kalau pelajar dapat 200, 200 tadi adalah susut nilai perabot. Boleh? Okay, alright. Okay, berikutnya. Ada lagi tak aset? Ada bangunan kelab. Bangunan kelab. Okay, ini tekan kalkulator kuat-kuat. Okay, awal. Ada awal. Okay, ada tak beli kat sini? Bangunan. Ada tulis bangunan. Ada tak? Tak ada. Okay, tak ada. Terus tolak akhir. Berapa dapat? Kuat-kuat tekan. Okay. Okay, jawapan dah tahu. Berapa nilai dia? Kosong. Ada yang tekan kalkulator kan? Tekan maksudnya. Bagus pelajar ni bagus. Ikut arahan. Okay, alright. Jadi kita teruskan. Jadi untuk susun nilai tak ada. Jadi pelajar jelas tak pelajar? Jadi pelajar kena uji. Kalau soalan tu tak ada peratus, pelajar kena uji awal tambah beli tolak akhir. Okay, jelas? Okay, settle Okay, habis berikutnya. Jadi soalan nombor 1 tak ada susut nilai. Okey, habis. Lepas tu berikutnya pelajar, kita tengok pula yang berikutnya ialah apa tu yang cikgu nak terangkan. Okey, ni dah habis. Alat tulis. Okey, alat tulis apa konsep dia? Awal tambah beli tolak akhir. Sama konsep dia. Okey. Jadi pelajar, kat sini pelajar cikgu lebih suka awak tulis apa?
Okey, awak tulis susut nilai. Tulis susut nilai alat tulis. Awak tulis susut nilai alat tulis, jawapan awak salah. Salah. Kenapa salah? Sebab ramai pelajar dalam peksa dia suka tulis susut nilai alat tulis. Alat tulis tak boleh ditulis susut nilai sebab dia bukan aset. Okey, kenapa cikgu tulis tadi? Okey, cikgu supaya awak tulis ni dalam nota awak kena tulis ni. Sebab apa? Awak tulis macam ni, awak nanti depan ni awak baca nota awak tahu. Oh, tulis susut nilai, jawapan kita salah rupanya. Pelajar kena buat macam tu. Okey. Okey, jadi susut nilai alat tulis salah sebab alat tulis bukannya aset, dia adalah belanja. Boleh? Okey, kenapa cikgu buat macam ni? Okey, sebab apa? Kaedah dia cara nak buat alat tulis sama tadi, awal tambah beli tolak akhir. Jadi pelajar, cikgu ingat nanti pelajar keliru. Jadi pelajar nanti tertulis juga susut nilai. Jadi salah. Jadi pelajar kena hati-hati. Konsep sama macam kira susut nilai tadi. Tapi yang ini kita jangan bagi alat tulis, jangan tulis susut nilai. Boleh? Okey, ada tak alat tulis? Cuba tengok soalan. Soalan, mana soalan? Okey, ada tak soalan satu kan? Ini soalan satu. Okey, ada alat tulis tak? Okey, ni kita padam dulu. Ada tak alat tulis? Ada. Mana ada alat tulis? Okey, ni alat tulis. Alat tulis. Okey, ni alat tulis. Okey, alat tulis awal. Kosong. Tambah beli. Mana beli? Okey, ni beli. Okey, beli. Ini beli. Okey. Tolak mana? Tolak akhir. Okey, jadi berapa dapat? Okey, jadi bagus kita buat kat sini lah. Alat tulis asalnya kosong. Okey, tambah alat tulis, beli alat tulis dekat pembayaran 230. Tolak dengan 50. Okey, jadi berapa alat tulis sekarang? 180. Betul belajar? 180. Susah ni matematik tingkatan 8. Okey, alright. Okey, selesai. Alhamdulillah. Okey, jadi kita teruskan. Dah dapatkan. Nanti senang kita nak buat pelarasan berikutnya. Okey, dan last sekali. Kita tengok nota. Dan last sekali ialah yuran lapuk. Okey, yuran lapuk ni pelajar. Yuran lapuk ni cikgu belum jumpa lagi. Kita tak buat lagi soalan 1, 2, 3. Kita tak jumpa yuran lapuk. Yuran lapuk ni pelajar asalnya pelajar akan jumpa dekat sini pelajar. Pelajar jumpa dekat step nombor 1. Okey, mana step nombor 1? Okey, yuran lapuk ni. Apa tu yuran lapuk? Yuran yang masih lagi tak jelaskan daripada tahun lepas. Okey, tahun lepas tak jelas. Hingga tahun ni pun tak jelas lagi. Jadi yang masih lagi tertonggak bagi yuran tahun lepas dianggap sebagai yuran lapuk. Okey, biasanya pelajar, soalan ni akan disebutkan dalam maklumat tambahan. Jadi pelajar jangan risau. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan. Nanti mungkin video cikgu tambah lagi satu video, cikgu nak ajar tentang yuran lapuk je. Jadi mungkin video yang ke-7. Video ke-7. Yang penting, yang soalan asas ni, video 1 hingga video 6, pelajar mesti kena tahu dulu. Tahu dulu. Baru cikgu akan nyerahkan yang soalan-soalan kebat. Kalau cikgu terus nyatakan soalan kebat, pelajar pening belajar. Pelajar pening. Jadi step by step. Ni cara asas. Cara asas je untuk ringan-ringan. Sebab bagusnya kalau saya lebih suka kalau pelajar belajar ni lebih berguru. Belajar tanya guru. Bagus lah pada saya lebih macam tu. Itu ada belajar lebih sempurna lah. Lebih lengkap. Okey, jadi dalam masa kritikal ni kita belajar secara asas dalam bentuk online bagus juga untuk pemahaman kita. Alright. Jadi habis itu. Okey, jadi pelajar nak buat soalan nombor 1. Okey, yang ini cikgu buat soalan 1 je. Soalan 2, 3 pelajar kena uji. Okey, alright. Okey, lepas tu pelajar yang lain sikit daripada yang lain rekod tangkap adalah ini pelajar. Okey, tadi cikgu tak terangkan, ni cikgu nak terangkan. Okey, lain daripada lain ialah apa? Ini pelajar. Bagi pendapatan hasil. Okey, pendapatan hasil pelajar, dia ada note-note dia kat sini. Okey, pelajar kena baca note-note ni. Semua pelajar kena baca. Okey, alright. Kita baca yang pertama. Yuran masuk atau yuran pendaftaran boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan modal atau pendapatan hasil. Okey, yang tadi kita jumpa apa? Pendapatan hasil. Pendapatan hasil masuk mana? Iaitu step number 4 ataupun masuk dalam pendapatan dan perbelanjaan. Ekor pendapatan dan perbelanjaan yang kita buat sekarang ni. Okey, pendapatan modal dekat mana? Cuba pelajar cari. Kat mana pendapatan modal? Okey, cari. Semua cari kat mana? Pendapatan modal. Okey, pendapatan modal jumpa tak kat nota? Ada tak? Ada. Okey, pendapatan modal kat mana? Pendapatan modal dekat PKK, iaitu dekat dana terkumpul. Jadi pelajar akan masukkan ke sini. Okey, jadi pelajar kena tengok soalan tu lah. Soalan tu dia akan nyatakan. Dia yuran masuk tadi. Okey, dia akan nyatakan dalam maklumat tambahan.
sama ada yuran masuk atau yuran pendaftaran tu pendapatan modal ke pendapatan hasil. Okey, bagaimana pelajar nak tahu? Okey, cikgu tunjukkan sikit. Okey, jadi cikgu pendekkan cerita. Cikgu pendekkan cerita, kalaulah dia sebut pendapatan modal masuk mana? Mesti masuk PKK. Itu je. Kalau dia kata pendapatan hasil masuk mana? Pendapatan dan perbelanjaan. Ataupun kalau dia tak sebut apa-apa, masuk pendapatan dan perbelanjaan. Boleh? Okey, alright. Okey, cikgu ulang balik. Kalau dia kata pendapatan hasil masuk mana? Pendapatan dan perbelanjaan. Kalau dia kata pendapatan modal masuk mana? PKK. Kalau dia tak sebut apa-apa masuk mana? Pendapatan dan perbelanjaan. Jadi pelajar kena tahu situasi itu. Okay, jelas? Okey, kita tengok contoh soalan. Ada tak soalan macam tu sebut? Okey, biasanya dia akan sebut dekat maklumat tambahan pelajar. Okey. Okey, item-item dia yang terlibat ialah pelajar item-item yang bagi soalan satu. Biasanya soalan ni dia akan sebut item-item penerimaan. Yang ini pelajar. Item penerimaan. Okey, ada tak ada kaitan dekat maklumat tambahan? Ada. Okey. Bayaran masuk. Okey, mana bayaran masuk? Bayaran masuk. Oh ni, bayaran masuk. Bukan bayaran masuk pelajar. Ini salah ni. Bukan bayaran masuk, yuran masuk. Okey, yuran masuk hendaklah dianggap sebagai pendapatan hasil. Masuk mana pendapatan hasil? Akan masuk pendapatan dan perbelanjaan yang seperti yang kita buat tadi. Boleh Okey, soalan nombor 2. Tengok nombor 2. Ada tak ada cerita pendapatan dan perbelanjaan? Tak ada. Okey, tak ada. Tak ada tak apa. Tak ada masalah. Tak ada tak apa. Soalan nombor 3 ada tak? Ada tak? Okey. Ada nombor 1. Yuran masuk. Yuran masuk. Yuran masuk. Mana yuran masuk? Yang ni. Yuran masuk. Okey, hendaklah dianggap sebagai pendapatan hasil. Pendapatan hasil tak ada masalah lah. Masuk pendapatan dan belanjaan. Yang masalah dia kalau dia kata apa? Pendapatan modal. Tu je. Okey, kat mana jumpa? Okey, cikgu lompat terus lah. Kita terus tengok soalan nombor 5. Nombor 5 ada tak soalan nombor 5? Soalan nombor 5 ni. Okey, item ni, item dalam ni, pendapatan belanjaan dia boleh masuk dekat pendapatan belanjaan ataupun boleh masuk dekat pendapatan modal. Jadi kena hati-hati. Tengok soalan, ada tak? Okey, ada. Derma yang diterima. Yang ni. Derma yang diterima. Mana derma? Okey, derma. Okey. Derma yang diterima adalah pendapatan modal. Okey, pendapatan modal masuk mana? PKK. PKK. Jadi soalan ni jelas. Jadi derma tak boleh masuk dalam pendapatan. Jadi dia akan masuk mana? PKK. PKK. Jadi pelajar kena tahu. Okey, kenapa? Sebab dia kata pendapatan modal. Jelas tak? Okey, alright. Okey, jadi pelajar boleh carilah, kena baca soalan tengok. Itu pelajar kena hati-hati, itu je kelainan dengan rekod tak lengkap analisis. Rekod tak lengkap analisis macam biasa. Itu semua item penerimaan mesti masuk dalam pendapatan. Tapi yang ini lain. Dia ada pendapatan modal, pendapatan hasil. Cikgu baca balik. Okey, alright. Lagi apa nota dia? Okey. Okey, derma khas sebagai pendapatan modal apabila diperoleh untuk membiayai sesuatu projek atau membeli aset bekas masa. Okey, jadi derma khas. Jadi kata derma membina gelanggang, automatik tu itu mesti pendapatan modal. Tak payah sebut derma khas adalah dianggap pendapatan modal. Tak payah sebut tak apa. Kalau dia kata derma bina gelanggang, automatik masuk pendapatan modal. Jelas? Okey, kalau dia kata derma je, pelajar kena hati-hati. Baca maklumat tambahan. Sama ada pendapatan modal ke pendapatan hasil. Okey, alright. Okey, pendapatan modal dan belanjaan modal dicatat dalam PKK. Ingat, pendapatan modal tadi masuk dalam PKK. Pendapatan hasil dan perbelanjaan hasil dicatatkan dalam ini PDP. Ini pendapatan dan perbelanjaan. Okey, seperti yang cikgu nyatakan. Honorium ialah pembayaran kepada pengurusi atau jawatankuasa kelab, persatuan atas jasa dan sumbangan yang diberikan. Okey, ini macam bonus lah bagi kelab lah. Okey, jadi pelajar, kalau pelajar nak lebih jelas lagi pendapatan hasil, pendapatan modal, cikgu ada pre-screen kat sini. Okey, jadi pelajar sebenarnya nota ni nota buku teks cikgu masukkan sekali. Jadi pelajar senang. Pelajar boleh tengok dan pelajar boleh fahamkan lah. Okey. Alright, jadi pelajar kita akan buat step number 4 ni. Pendapatan dan belanjaan disebabkan soalan ni panjang, cikgu hanya buat soalan satu je dengan pelajar. Yang lain semua pelajar buat sendiri Untuk 2 3 nanti cikgu akan bimbing jawapan. Okey, alright, kita mulakan terus. Okey. Jadi pelajar follow nota, follow nota dulu. Follow nota. Okey, follow nota. Okey, cikgu dah sediakan tapak kat sini. Okey, dah ada. Okey, tuliskan kelab. Okey, jadi pelajar terus tuliskan. Okey, kelab dia, siapa nama kelab dia? Kelab Kebajikan. Kelab Kebajikan. Kelab Kebajikan Desa Damai.
Okay, video hari ni panjang sikit belajar-belajar sebab kita belajar step yang paling panjang dan juga step yang paling penting. Dan markah paling banyak di sini. Bila tarikh dia 31 Disember 2019. Okey, 2019. Okey, bila cuti-cuti ni tak mengajar ni, cikgu pun jadi macam berkobar-kobar nak mengajar Okey. Alright, pendapatan. Okey, kat mana tadi kita tengok kita nak ambil step number 1, step number 2, step number 3. Okey, bagusnya pendapatan ni memang kita bagusnya ambil untung dulu, untung daripada minuman. Tapi tak apalah, untuk pemahaman ni cikgu dapatkan pendapatan ambil kat mana? Step number 1, step number 2, step number 3. Okey, apa step number 1? Okey, yuran. Mana yuran? Ini yuran. Berapa nilai yuran? Yuran dia adalah 2175. Masukkan dia dulu. Okey, yuran apa? Yuran ahli. Okey, masukkan yuran ahli. Kita buat nota sikit step number 1. Berapa? 2175. Okey, 2175. Okey, alright. Okey, habis. Lepas tu nak ambil mana? Step number 2. Dapat mana? Step number 2, akaun perdagangan. Ada tak? Tak ada. Tak ada, tak payah. Okey, dan last sekali ialah step number 3. Apa dah step number 3? Okey, step number 3 ialah belanja dan hasil. Okey, belanja dan hasil pelajar nak cari kat mana? Pelajar cari dekat pendapatan ini. Okey, ada apa yang nak masukkan? Okey, yuran masuk, kita akan masukkan. Yuran ahli tak payah. Kutipan suntikan nak masuk tak? Tak payah. Kita akan masukkan apa? Untung sukan neka. Dah kira tadi. Dan faedah bank. Jadi ada berapa butiran? 3 butiran. 3 butiran. Terus masukkan. Okey, pelajar terus masukkan apa dia? Yuran masuk. Okey, yuran masuk tadi kat bawah dia dah nyatakan dia adalah pendapatan hasil. Inilah tempat pendapatan hasil Berapa nilai dia? 255. Okey, yuran ahli tak payah masuk. Jadi apa? Kutipan sukan nikah tak masuk. Kita gantikan dengan apa? Untung. Untung apa? Untung sukan nikah. Okey, untung sukan nikah. Jadi buatkan jalan kerja. 2254 tolak dengan berapa? 2254 tolak dengan 1745. Okey, berapa dapat tadi? 509. Tak silap cikgu lah kalau cikgu salah betulkan. Okey, lagi last apa tadi? Ada satu lagi butiran yang baru iaitu apa? Iaitu apa tadi? Faedah bank. Faedah bank. Okey, asalnya memang tak ada. Sebelum ni kosong, tapi tadi sebabkan ada belum terima jadi tambah 84. Jadi jumlah ada berapa? 84. Seperti yang kita conteng. Okey, habis. Itu saja pelajar. Yang tak ada kat sini step number 2. Apa dia step number 2? Untung minuman. Tak ada. Okey, jadi pelajar dah boleh jumlahkan. Okey, kita jumlahkan. Okey, pelajar tekan calculator. Tak apa, cikgu tunggu. Okey, kita buat sama-sama. 2175 tambah 255 tambah dengan 509 tambah dengan 84. Okey, berapa dapat? 3023. Betul tak? Okey, ni cikgu pun kira juga ni. Cikgu pun tak ada jawapan ni. Kita buat sama-sama. Okey, habis. Lepas tu perbelanjaan. Sebut je perbelanjaan, tak ada tempat lain dah. Pelajar carikan terus dekat perbelanjaan. Okey, ingat tadi kalau cikgu rasa laju, belajar pause dulu, cikgu rewind balik Okey, yang cikgu tanda right tadi. Apa dia? Derma, bantuan kepada ahli. Okey, ni semua yang sebelah kredit ni. Semua kecuali yang dah masuk kita jangan guna lagi. Yang dah masuk kat step 1, step 2, step 3 jangan masuk. Kedua ialah apa? Jangan masukkan item asset dan juga liability. Okey, jadi yang cikgu tanda right. 1, derma, bantuan kepada ahli, upah, surat khabar, alat tulis dan kadar bayaran. Masukkan nombor yang selepas diselaraskan. Seperti upah, surat khabar dengan alat tulis, masukkan selepas rasat. Okey, alright. Okey, tengok lagi. Okey, belajar masukkan. Okey. Okey, apa tadi perbelanjaan yang kita jumpa tadi? Yang pertama ialah apa? Derma. Masukkan derma. Derma 60. Ni derma ni kita yang derma pada orang luar Okey, bantuan pada ahli. Pada ahli berapa nilai dia? 850. Okey, lepas tu apa? Belanja sukan nikah tak payah masuk. Sebab apa? Tadi kita dah kira untung sukan nikah. Okey, kalau pelajar tak kira untung sukan nikah, belanja sukan nikah, pelajar kena masukkan sini Dan juga tadi kutipan sukan nikah pelajar masukkan. Okey, alright. Prabot tak masuk upah. Okey, upah. Upah ada jalan kerja tadi. Tengok jalan kerja. 500 tambah dengan berapa tadi? 80. Siapa yang tak tahu kenapa tambah 80, rewind balik. Tengok video yang keempat ni Okey, 580. Okey, lepas tu surat khabar.
Okey, surat khabar. Berapa nilai surat khabar? 164. Apa kita buat surat khabar? Okey. Tolak 15 tambah 32. Okey, berapa pelajar dapat sebelum ni? Cikgu pula yang tinggal nak. Cikgu kira balik. 164 tolak 15 tambah 32. Dapat 181. Sorry cikgu lupa. 181. Okey, alright. Lepas tu alat tulis. Okey, alat tulis. Asalnya berapa? Awal tambah beli tolak akhir. Awal kosong. Alat tulis beli baru 230, tolak akhir berapa? 50. Jadi total berapa? 180. Okey, selesai. Okey, lepas tu berikutnya last kali kadar bayaran. Kadar bayaran tak ada apa-apa kesan. Tak ada apa-apa pelarasan. Jadi masuk terus 282. Okey, alright. Ini baru belanja yang asas. Pelajar nak nampak tak? Banyak tak? Paling tidak pun kalau soalan ni 8 markah, pelajar 5 markah, pelajar lalang tangan lah. Walaupun tak dapat betul-betul jawapan yang tepat. Ni Encik bantu je. Okey, lepas tu kalau pelajar tengok nota balik. Apa yang ada lagi dalam di sini ialah susut nilai. Susut nilai tadi untuk soalan nombor 1, susut nilai dia yang peratus tak ada. Dia tak bagi peratus, tak ada. Lepas tu yang tak ada peratus pula kita gunakan uji apa? Uji sendiri. Awal tambah beli tolak akhir, betul? Pun tak ada. Pun kita dah uji tadi jawapan dia kosong. Jadi tak ada susut nilai. Dan berikutnya ialah pelajar tadi alat tulis. Kita dah rekodkan alat tulis. Dah settle. Okey, last kali yuran lapuk. Kita belum jumpa lagi yuran lapuk. Habis. Selesai untuk pembelanjaan. Jadi pelajar dah buat apa? Pelajar dah boleh jumlahkan. Okey, cikgu senang tulis lah. Cikgu senang tulis. Okey, itu jumlahkan. Okey, 60 tambah 850 tambah 580 tambah 181 tambah 180 tambah 282. Berapa pelajar dapat? 2133. Dapat tak? 2133. Okey, apa pelajar nak buat? Tolakkan. Kita akan tolak. Okey, tolak. Okey, tolakkan. Okey, 3023 tolak dengan 2133. Apa kita dapat? 890. Positif. Dapat 890. Positif apa jawapan dia? Lebihan. Betul, lebihan. Okey? Okey, dapat sama tak dengan jawapan? Tengok balik jawapan. Betul. Jawapan kita betul. 890. Selesai. Okey. Jadi pelajar untuk yang step ni panjang sikit tapi pelajar kena teliti. Jadi kalau pelajar faham pendapatan belanjaan ni, nanti dalam rekod tangkap analisis yang pelajar belajar sebelum ni, pelajar boleh boleh baiki buat penambahbaikan. Jadi item pelarasan dia sama macam rekod tangkap analisis. Cuma pelajar apa yang tadi beza cikgu cakap pendapatan. Jadi pendapatan ni, item pendapatan ni dia boleh jadi pendapatan hasil. Kalau hasil masuk sini. Kalau dia pendapatan modal masuk mana? PKK. Itu saja pelajar. Jadi pelajar cuba buat soalan pendapatan banyak soalan ni. Pelajar kena cuba buat 2, 3, 4, 5 soalan SPM 1, SPM 2. Pelajar cuba buat. Kalau untuk malam ni, untuk hari ni, lepas pelajar tonton ni, pelajar boleh buat soalan 2 dan 3. Alhamdulillah. Okey, nanti cikgu akan pandu jawapan. Okey, nanti tunggu cikgu untuk cikgu nyatakan jawapan. Dan juga kita akan buat yang terakhir iaitu video yang terakhir iaitu PKK. Alright. Okey, cuba pelajar buat dulu. Cikgu akan sertakan jawapan untuk pendapatan dan belanjaan untuk soalan nombor 2 dan nombor 3. Alright. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.